Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Keterlaluan dan tidak berperi kemanusiaan, itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengecam tindakan Zionis mengebom Hospital Gaza. Apapun dituduh siapapun, maknanya ini kesan dari serangan dan perang. Sebab itu kita kata sebaiknya hentikan. Ya. Ini masa untuk kita redakan keadaan dan hentikan. Kalau teruskan, ini mangsanya wanita, anak-anak, pesakit. Ini sudah sampai ke tahap gila dan hilang peri kemanusiaan. Dan yang paling dikesalkan ialah negara barat yang bercakap soal hak kemanusiaan, ini rupanya ada kategori. Ada manusia kelas 1, ada manusia kelas hamba. Dan ini yang kita bantah sekeras-kerasnya. Datuk Seri Anwar akan bertemu Perdana Menteri Arab Saudi Putera Mahkota Muhammad Salman dalam masa terdekat bagi membincangkan konflik Palestin-Israel. Sementara itu, isu tata kelola dan tadbir urus menjadi keutamaan sebelum memutuskan untuk menambah baik sektor percukaian negara. Ianya penting bagi memastikan tiada isu ketirisan, penyelewengan dana negara dan rasuah. So discussion with the VAT or GST, it is relevant, but don't ever forget the fact that this country has inherited, frankly, a major problem of governance, of endemic corruption, which is even systemic. You know the figures about debt, deficit, which we have to grapple with. Perdana Menteri berucap pada Majlis Simposium The Path Towards Greater Prosperity for Malaysia, anjuran Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial SWRC Universiti Malaya di Putrajaya. Sebanyak RM550 juta peruntukan disediakan bagi projek Tebatan Banjir Berkeutamaan Tinggi di Negeri Sembilan yang melibatkan projek rancangan Tebatan Banjir Sungai Jelai Kuala Pilah, pembangunan lembangan Sungai Bersepadu Sungai Linggi Fasa 5 dan rancangan Tebatan Banjir Sungai Solok Port Dickson. Pada masa yang sama juga, untuk projek-projek RTB untuk tebatan banjir yang ada di Negeri Sembilan, totalnya ialah RM200 juta. Ini projek-projek besarlah yang tebatan banjir, dan kita juga ada projek-projek berkeutamaan tinggi yang kita percepatkan proses perolehan untuk kita selesaikan isu-isu banjir. Sementara itu, RM5 juta diperuntukkan bagi melaksana 101 projek kecemasan di Negeri Sembilan. 42 projek telah siap, 22 dalam pembinaan dan 37 projek akan bermula dalam waktu terdekat. Sementara itu, JPS Selangor diperuntukkan RM8 juta daripada Kerajaan Persekutuan dan RM6.7 juta daripada Kerajaan Negeri untuk kegunaan kerja-kerja kecemasan menghadapi musim monsun. Ini ada 58 kerja-kerja kecemasan luar jangka di pelbagai daerah dan 51 menggunakan peruntukan persekutuan, 7 menggunakan peruntukan negeri. 27 sudah siap, 15 dalam pembinaan dan 16 tengah proses perolehan, dan kita tengah kejar perkara tersebut sebab kita tahu dah mula, musim hujan dah pun bermula. Tambah beliau, seramai 190,000 penduduk sekitar Selangor dijangka mendapat manfaat daripada pelaksanaan inisiatif ini. Sebanyak 5,496 kawasan di seluruh negara disenaraikan sebagai lokasi hotspot banjir. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Koming meminta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memuat naik pada platform media sosial supaya orang ramai lebih peka. Upload kepada website supaya orang ramai sebelum mereka pergi ke kawasan mana-mana pun boleh rujuk kepada kawasan yang berisiko tinggi banjir. Elakkan tempat-tempat tersebut sebagai pencegahan.
Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM Datuk Nur Hisham Mohamad memaklumkan Sarawak merekodkan jumlah lokasi hotspot tertinggi. Okey, negeri yang rekod paling tinggi dari segi lokasi ialah Sarawak 1066, kemudian Sabah 798, kemudian Pahang 750 dan juga Johor 745 dari segi lokasi, dan Selangor 271. JAKIM bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam usaha membendung aktiviti songsang seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT. Sepanjang tahun ini, 220 orang telah diberikan bimbingan keagamaan dan kesedaran kesihatan melalui 4 siri program Mukhayam bersama komuniti LGBT. Antara kolaborasi dilaksanakan termasuk mewujudkan pelan tindakan mengakhiri AIDS 2030 serta menggariskan beberapa panduan pengendalian masalah kesihatan gender di klinik kesihatan. 2025, Jawatankuasa khas berkenaan isu LGBT yang beragama Islam di Malaysia ditubuhkan pada tahun 2020 dan yang terkini telah bersidang pada April 2023. Baik saudara, sebelum ke berita selanjutnya, kita ke Met Malaysia untuk ikuti perkembangan cuaca bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cuaca lembap berlaku pada petang ini di seluruh negara, di seluruh Semenanjung dan juga di negeri Sabah dan juga Sarawak. Seperti diramalkan, keadaan cuaca lembap kini berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia. Dan ianya lebih tertumpu di bahagian selatan. Keadaan selatan Semenanjung Malaysia, keadaan cuaca lembap, hujan berserta petir kini sedang berlaku di kebanyakan tempat. Dapat diperhatikan pada kini jelas menunjukkan di negeri Johor, di negeri Sembilan, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, selatan di negeri Pahang mengalami keadaan cuaca lembap. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bagi utara Semenanjung Malaysia, bahawa masa kini sedang mengalami keadaan cuaca hujan renyai, insya-Allah akan beransur sedikit masa lagi di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, keadaan cuaca hujan renyai dan juga mendung. Baik, di pantai timur pada ketika ini di negeri Kelantan dan juga Terengganu, hujan berserta petir kini sedang berlaku di satu tempat. Kita jangkakan ianya akan beransur reda dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Tetapi keadaan lembap kita jangka ianya akan kembali berlaku di negeri Kelantan dan juga Terengganu, begitu juga di negeri Pahang. Berikutan hujan yang berlaku di selatan ini, ianya akan bergerak naik ke atas lari dengan angin tiupan daripada arah tenggara. Jadi dengan angin tiupan tenggara ini ianya akan menolak hujan yang berlaku di selatan ini bergerak memasuki ke Selangor, Pahang dan seterusnya pergi ke negeri Kelantan dan juga Terengganu. Jadi Kelantan, Terengganu, Pahang, begitu juga di pedalaman di negeri Selangor dan Negeri Sembilan akan mengalami keadaan cuaca yang lembap pada sebelah malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak juga mengalami keadaan cuaca yang lembap, hujan berserta petir di satu tempat, tetapi intensitinya agak lemah jika berbanding dengan di Semenanjung. Bahawa masa kini masih lagi berlaku hujan. Hujan yang berlaku di negeri Sabah melibatkan bahagian pantai barat dan juga di bahagian Sandakan, insya-Allah akan beransur reda sedikit masa lagi. Di negeri Sarawak pula hujan berserta petir di 1-2 tempat kini berlaku di bahagian Miri, Limbang, Kapit, Bintulu, di bahagian Sibu, Sarike dan juga di bahagian Betong. Keadaan lembap ini kita jangkakan ianya boleh kembali lebat. Kita jangkakan ianya akan lebat pada lewat malam nanti, terutamanya di bahagian tengah di negeri Sarawak. Bahawa masa kini dalam keadaan mendung dan juga hujan di satu tempat sahaja, tetapi pada malam nanti kita jangkakan ianya akan kembali lebat yang melibatkan di bahagian Kapit, Sri Aman, begitu juga di Betong, Sarike, Sibu dan juga di bahagian Mukah serta di bahagian Bintulu pada malam nanti. Baik, ini saja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada hari esok, jom kita lihat ramalan cuaca sepanjang hari esok. Saya Wan Hafiz, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
beli. Betul lah, Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Kembali dalam berita wilayah, fokus negeri di bawah bayu. Kerajaan negeri mengalu-alukan sumbangan idea bagi menambah baik pelan pembangunan SMJ. Lapornya terus bersama dengan Redwin Robin di Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Redwin. Ya Zahira, kejayaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ memerlukan sokongan semua pihak berkepentingan termasuk rakyat di peringkat akar umbi. Justru kerajaan negeri sentiasa mengalu-alukan maklum balas dan sumbangan idea bagi menambah baik perancangan pembangunan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor berkata, setakat Jun lalu sebanyak 1,391 input diterima daripada rakyat berkaitan Pelan Pembangunan SMJ. 52% daripadanya berkaitan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Datuk Haji menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Simposium Serantau Komunikasi Sosial dan Perubahan Tingkah Laku Asia Pasifik SBCC pertama 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir. Mengenai simposium ini, Datuk Haji memuji usaha UNICEF Malaysia dengan kerjasama 3 buah universiti tempatan berkongsi amalan terbaik, meneroka peluang dan kerjasama dengan komuniti untuk membangunkan penyelesaian mampan. Universiti terlibat ialah Universiti Malaysia Sabah, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Putra Malaysia. Simposium 2 hari bertajuk Membuka Potensi SBCC untuk Pembangunan dan Ketahanan Komuniti di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan ini menghimpunkan lebih 150 profesional, pakar dan pemimpin-pemikir seluruh dunia. Ia diisi dengan 17 program merangkumi ucap tamas, sesi pleno, pembentangan lisan, zon pengalaman, forum, sandbox dan sesi meja bulat. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah kini memberi fokus kepada usaha memacu transformasi digital sektor awam. Ia merupakan teras pertama daripada 6 teras rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, My Digital, yang dilancarkan pada tahun 2021. Menteri berkenaan Datuk Dr. Muhammad Arif yakin teras pertama itu dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi, data dan kecerdasan digital. Ini kerana penggunaan teknologi berupaya meningkatkan kemahiran digital penjawat awam dan kualiti perkhidmatan dalam talian sekaligus mengurangkan urusan secara bersemuka. Datuk Arifin menyatakan demikian dalam ucapan sempena Seminar ICT Wilayah Sandakan 2023 di Sandakan. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri KSTI Datuk Harun Durabi. Sementara itu, Datuk Harun yang ditemui pemberita memuji usaha penjawat awam dalam melaksanakan perkhidmatan digital termasuk di kawasan luar bandar yang kini menunjukkan peningkatan positif. Ini membuktikan bahawa ICT ini boleh dibangunkan di mana-mana. Yang pentingnya ada kesungguhan dan juga minat yang tinggi kepada khususnya kepada penjawat awam. Lebih 100 peserta mewakili 5 daerah iaitu Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Telupid dan Tongod menyertai seminar ICT ini yang bertemakan inovasi dan digital pemacu ekonomi yang mapan. Kita mengucapkan penerimaan terima kasih kepada para peserta yang terdiri daripada pelbagai agensi di wilayah Sandakan. Mereka begitu komited mendengar taklimat ataupun pembentangan kertas-kertas seminar yang telah dibuatlah dan aktif juga dalam perbincangan-perbincangan yang kita buat mengenai dengan jenayah cyber. 3 anugerah ICT disampaikan iaitu Anugerah Ejen IT Tangkas dan laman web terbaik kepada Pejabat Daerah Tongod, manakala Pejabat Daerah Beluran memenangi Anugerah Pengguna Sistem Aplikasi Generik Tertinggi. Sabah menyumbang 55% pengeluaran biji kokor negara tahun lalu iaitu 270 tan metrik daripada 493 tan metrik jumlah keseluruhan pengeluaran biji kokor negara. Bagaimanapun, jumlah pengeluaran tersebut masih berada pada tahap yang rendah dan perlu ditingkatkan.
Sehubungan itu, Pengerusi Lembaga Pengelola Lembaga Koko Malaysia LKM, Datuk Mat Bali Musbah berkata, dalam rancangan Malaysia ke-12, LKM akan melaksanakan program rancangan pengeluaran hasil koko bagi meningkatkan produktiviti dan pengeluaran koko negara. Ia termasuk projek tanaman baharu 2023 melibatkan 200 hektar kawasan di seluruh negara, masing-masing 110 hektar di Sabah, 80 hektar di Semenanjung dan 10 hektar di Sarawak. Kita lihat koko ini punya potensi cukup besar untuk menjana ekonomi dan insya-Allah LKM akan terus membantu para petani kita. Yang penting ialah para pengusaha ini akan terus bergiat aktif dalam memastikan koko ini sentiasa relevan. Datuk Mat Bali berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan kursus pelatih Super Koko Siri 2 wilayah Sabah di Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko PPPK Tawau. Sementara itu, Ketua Pengarah LKM Datuk Dr. Ramli Kasin berkata tumpuan tanaman baharu koko di negeri ini adalah Tenom, Keningau, Tambunan, Kota Marudu dan Tawau. Tujuan kita ni adalah untuk kita sebagai usaha untuk memastikan kita punya bekalan biji koko itu berterusan, keluasan akan terus bertambah. Sempena majlis ini berlangsung pelancaran alat Grandis Fertilizer Feeder hasil Reka Cipta Inovasi, Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK PPPK Tawau. Peralatan ini memudahkan kerja-kerja di nursery serta mengelak pembaziran baja. Seramai 41 peserta dari seluruh negeri menyertai kursus 4 hari yang berlangsung sehingga esok. 12 anugerah disampaikan dalam Malam Anugerah Ikon Seni Visual Negeri Sabah yang berlangsung di Galeri Azman Hashim, Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Antaranya Anugerah Seni Kreatif, Anugerah Seni Sabah, Anugerah Ikon Seni Remaja Sabah, Anugerah Ikon Seni Kontemporari Sabah dan Anugerah Khas Ikon Seni Sabah. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS, Profesor Dr. Syahril Yusof berkata, pihak universiti sentiasa menyokong kerjasama yang membantu meningkatkan kualiti dan kemahiran seni sekaligus mampu meningkatkan ekonomi berasaskan bidang kesenian di Sabah sehingga ke peringkat antarabangsa. UMS sentiasa memberi sokongan kepada semua badan-badan persatuan-persatuan penggiat seni di Sabah khususnya untuk bekerjasama dengan UMS untuk memperkayakan lagi aktiviti bercorak seni budaya untuk negeri ini. Dr. Syahril berharap dengan adanya anugerah ini, ia dapat meningkatkan motivasi para penggiat seni untuk memajukan bidang kesenian ke peringkat lebih tinggi sekaligus mencetuskan inspirasi kepada generasi muda untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang berkaitan. Ibu bapa dan guru dinasihati berusaha menerapkan budaya gaya hidup sihat dalam diri anak-anak dan pelajar seawal usia kanak-kanak. Usaha seumpama penting untuk memastikan generasi muda mengamalkan budaya hidup sihat sepanjang hayat. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Shah Hilmi Yahya yakin sokongan berterusan daripada ibu bapa dan guru-guru akan menggalakkan kanak-kanak terus bergiat aktif dalam aktiviti ko-kurikulum. Dia menyatakan demikian dalam ucapan sempena Hari Sukan Tabika Perpaduan Bandaraya Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan setiausaha politiknya, Sufian Matin. Menurut Datuk Shah Hilmi, penganjuran acara sukan peringkat tabika seperti ini juga bersesuaian dengan hasrat kerajaan membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Seramai 472 kanak-kanak mewakili kira-kira 20 tabika perpaduan di sekitar ibu negeri mengambil bahagian dalam program ini. Antara acara yang dipertandingkan termasuk lumba lari berganti-ganti 50 meter, lumba lari pass button, lumba lari berhalangan, lontar peluru dan lari berganti membawa telur dalam sudu. Baik, sekian perkembangan berita dari negeri di bawah bayu untuk petang ini dan berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Zahira. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Beli! Bos, betul lah Shopee ada penghantaran percuma. Kenal
Apa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Sarawak perlukan lebih 3,000 orang guru bagi menampung kekurangan. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Win. Silakan Buma. Zahira, terima kasih. Sarawak memerlukan lebih 3,000 guru bagi menampung jumlah guru yang bersara dan yang dipindahkan ke negeri lain. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, usaha menangani masalah kekurangan guru di Sarawak telah dilakukan ke arah yang betul dengan pengambilan kira-kira 9,500 guru tambahan secara nasional pada November ini. Beliau memberitahu Sarawak perlu diberikan keutamaan dalam penempatan guru. Tambahnya lagi, sekiranya diberi setengah daripada jumlah tersebut akan menyelesaikan masalah kekurangan guru di negeri ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman antara Hikmah Islamic Technology College dengan Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS dan Institut Kemahiran Darul Rizwan di Kuching. Mengulas lanjut, beliau berkata Kementerian Pendidikan Malaysia perlu tegas berhubung penempatan guru termasuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang tidak mengendahkan garis panduan penempatan. Jelasnya, isu kekurangan guru di Sarawak bukan perkara baru, malah ia sudah berlarutan sekian lama. Justeru, beliau menegaskan Sarawak perlu diberi keutamaan dalam aspek penempatan guru-guru baharu dalam usaha mengatasi masalah kekurangan guru yang agak serius di Sarawak. Sebuah jambatan sementara akan dibina di Sungai Musa Tekalit Song untuk dijadikan laluan keluar masuk penduduk yang terjejas oleh jambatan yang hampir runtuh di sungai itu beberapa minggu lepas. Timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Adil Ariwa berkata, jambatan sementara itu sedang dalam proses reka bentuk dan akan dapat disiapkan dalam tempoh beberapa minggu sahaja. Menurutnya, jambatan sementara jenis Bailey sepanjang 80 meter itu akan dibina dengan kos 4.8 juta ringgit. Beliau juga berharap reka bentuk jambatan kekal baharu akan dapat disiapkan segera dan dilaksanakan sesegera mungkin. Sebab ini adalah laluan utama ke sini dan ada lebih 60 buah rumah panjang di seberang sini. Ada sekolah, ada klinik dan macam-macam lagi dan kita mengambil maklum keluhan daripada YB di kawasan ini mengenai kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh penduduk-penduduk kampung di sinilah. Beliau ditemui media selepas melakukan lawatan ke lokasi jambatan runtuh itu di Song hari ini tadi. Mengenai punca kegagalan infrastruktur jambatan itu, beliau mendedahkan pihaknya masih menunggu laporan forensik kejadian itu kerana laporan siasatan awal masih belum dimutamatkan oleh pihak Jabatan Kejaraya dan konsultan bebas yang dilantik. Dalam pada itu, Adun Katibas Lidam Ahsan yang turut bersama dalam lawatan itu berharap pembinaan jambatan sementara tidak akan mengambil masa yang lama. Buat masa ini, pihaknya menyediakan 2 buah van dan 2 buah bot panjang untuk membolehkan penduduk terjejas menyeberangi sungai dan keluar masuk dari kawasan tersebut. Tidak mengulangi kesilapan sama ada dari segi desain atau dari segi teknikalnya. Kita berharaplah supaya masalah-masalah ini dikenal pasti dan tidak diulangi untuk jambatan yang baru kita akan bina nanti. Adun Katibas itu turut meminta orang ramai untuk tidak membuat spekulasi mengenai kejadian jambatan runtuh itu. Baik, sebanyak 4.2 juta ringgit telah diperuntukkan untuk melebar dan penambahbaikan jalan termasuk pembinaan dan pentauliahan 5 lampu isyarat di persimpangan Jalan Bayu, Jalan Hollis, Jalan Michael Pilo, Jalan Muhibah dan Lee Papa Commercial Junction di sepanjang jalan masuk ke Sri Aman. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Harden Hollis, projek ini akan bermula 26 Oktober kelak dan dijangka siap pada Oktober tahun hadapan. Selain itu, katanya beliau menasihati agar pengguna jalan raya lebih berdisiplin semasa kerja-kerja pembinaan kelak.
Ujarnya akan ada sedikit kesesakan dan berharap pengguna jalan raya sentiasa mematuhi undang-undang terutamanya had laju 50 km sejam yang ditetapkan di sepanjang jalan masuk ke Bandar Simanggang. Beliau berkata demikian pada pelancaran projek Sri Aman Development Agency SADA semalam. Pada masa sama, beliau turut memaklumkan pemotongan kayu di tepi jalan juga sedang giat dijalankan bagi projek 4 lorong di kawasan Bandar Simanggang bernilai 60 juta ringgit yang diperuntukkan oleh Premier Sarawak semasa lawatannya ke Sri Aman. Dalam pada itu, Datuk Francis juga menasihatkan agar ketua masyarakat dan ketua kaum mengambil maklum pembangunan tersebut untuk diwar-warkan kepada masyarakat umum. Hal ini agar rakyat faham serta mengetahui kemajuan yang dilaksanakan di Bandar Simanggang. Pengamal media di Sibu diseru untuk terus mengekalkan etika kewartawanan yang tinggi dan adil dalam menyediakan maklumat yang benar dan boleh dipercayai kepada masyarakat umum. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, ini penting agar tidak terjerumus dalam persaingan yang tidak sihat untuk menjadi yang pertama melaporkan sesebuah berita. Katanya wartawan adalah barisan harapan masyarakat dan tugas mereka adalah untuk memastikan kebenaran dipaparkan di samping membentuk cara pemikiran masyarakat melalui penulisan mereka. Datuk Seri Tiong berkata demikian pada sambutan ulang tahun ke-30 Persatuan Wartawan Sibu malam tadi. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Setiausaha Ahbanya, Ros Sia Wan Teng. Remember to keep focus on quality over juiciness. In today's digital age, the craving for trusted, reliable and well-researched news has never been greater. Ujarnya lagi, peningkatan berita palsu kini mengancam asas utama kewartawanan dengan teknologi juga terus mengubah cara masyarakat mendapat dan berkongsi berita. Beliau yakin pengamal media di Sibu akan terus mengekalkan etika kewartawanan yang tinggi dalam membentung penyebaran berita palsu. Beliau turut menyeru para pengamal media untuk bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam memaparkan dan mempromosi pelancongan di Malaysia, terutamanya keunikan budaya dan tarikan alam semula jadi yang ada di Sarawak. Pada majlis tersebut, wartawan yang bekerja melebihi 10 tahun diraikan dengan penyerahan pelag khas. Naik taraf peralatan perkhidmatan radio di seluruh stesen RTM termasuk di Sarawak dijangka meningkatkan kualiti penyampaian seiring dengan peredaran masa. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran Jabatan Penyiaran Malaysia, Teknologis Puteri Joliana Yaakob, naik taraf tersebut melibatkan perbelanjaan berjumlah 12.45 juta ringgit yang mula dilaksanakan sejak Januari 2022. Ia melibatkan perubahan peralatan automasi radio digital yang serba canggih. Selain mereka bentuk fizikal 11 komponen termasuk bilik kawalan utama dan konti radio termasuk Sarawak FM, YFM dan Red FM, studio bol bicara, studio muzik dan studio pelbagai guna. Pada masa sama katanya, selain di Kuching, ia turut melibatkan menaik taraf konti-konti radio di stesen Sri Aman, Sibu, Miri dan Limbang sekaligus menggantikan sistem Nitya yang setelah berusia 15 tahun kepada Xenon. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan tender menaik taraf peralatan sistem penyiaran radio digital Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak di Kuching. Hadir sama ialah Pengarah Penyiaran Sarawak, Wan Azhan Wan Hamad. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching, Sarawak. Baik saudara, bertemu kembali. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Selangor. Antara fokusnya, Selangor telah kenal pasti titik panas banjir. Langsung bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik Zahira. Selangor mengenal pasti 97 lokasi hotspot banjir, manakala 390 lokasi berisiko banjir susulan fenomena peralihan monsun timur laut. Kerajaan negeri kini berada dalam tahap kesiapsiagaan paling tinggi bagi menghadapi sebarang kemungkinan.
Okey, ada 97 lokasi hotspot yang mana yang berisiko dan 97 lokasi hotspot dan yang berisiko ada 390 lokasi di seluruh negeri Selangor. Antaranya di daerah, kalau 2 lokasi hotspot di Sabak Bernam, 4 lokasi hotspot di Kuala Selangor, 11 di daerah Petaling, 23 di Kelang, 5 di Kuala Langat, 19 di Sepang, 19 di Hulu Langat, 13 di Gombak dan 1 di Hulu Selangor. Ya. PBT di Selangor kini sudah bersedia bagi menghadapi situasi luar jangka dengan mengadakan latihan simulasi melibatkan bencana banjir atau ribut. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada latih amal S Ganjar 2023 di Pelabuhan Kelang. Pengalaman banjir besar 2021 mendorong Majlis Bandaraya Shah Alam melakukan persiapan awal bagi menghadapi situasi luar jangka, terutamanya dalam menghadapi fenomena monsun timur laut. Langsung bersama wartawan Zanariah Zainal Abidin. Baiklah Sam, pastinya pelbagai pihak telah melakukan persediaan bagi menghadapi monsun timur laut. Tidak terkecuali adalah Majlis Bandaraya Shah Alam di mana hari ini mereka melakukan simulasi banjir bagi menghadapi sebarang kemungkinan ketika peralihan monsun ini. Untuk itu kita terus saja bersama dengan Encik Syarul Nizam Ahmad yang merupakan pengarah Jabatan Penguatkuasa MBSA. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey Tuan, mengenai simulasi yang diadakan hari ini bagaimana? Hari ini kita memang mengadakan simulasi terutama bagi menghadapi bencana banjir lah. Jadi kalau dapat kita lihat tadi sebenarnya kita ada 2 situasi. Kita menyelamat mangsa di darat dan juga mangsa di air lah. Jadi ini bagi kita menghadapi sekira berlakunya bencana banjir terutamanya di Shah Alam. Adakah ini merupakan simulasi banjir yang pertama dilakukan untuk tahun ini? Untuk simulasi yes, yang ini yang pertama. Tapi sebelum tu kita ada buat latihan bersama pihak bomba pada bulan Mei yang lepas dan juga kita juga ada buat menghantar anggota untuk menghadapi bencana lain seperti kebakaran jugalah sebab kita kena bersedia untuk menghadapi bencana daripada pelbagai aspek lah. Jadi untuk latihan dan juga simulasi, hari ini kita buat simulasi. Untuk latihan kita dah buat sebelum ni dan latihan ni kita akan teruskan daripada masa ke semasa. Tuan, setakat ini bagaimana tahap persediaan yang dilakukan oleh pihak MBSA sendiri bagi menghadapi monsun timur laut ini? Okey, bagi menghadapi peralihan monsun dan juga monsun timur laut ni kita telah bersiap sedia daripada segi keanggotaan. Kita ada 150 anggota yang akan bergerak jika berlakunya banjir, bencana dan juga kita bersiap sedia daripada segi kelengkapan lah. Kita ada lebih kurang 6 buah bot inflatable ataupun bot angin ni dan kita ada lebih kurang 5 bot aluminium. Kita ada 18 enjin bot dan juga kita ada jentera lain lah seperti 2 Bigfoot untuk kita menghadapi banjir di kawasan-kawasan yang tertentu dan juga lori-lori yang kita dah sediakan untuk sekiranya berlaku bencana banjir. Selain daripada itu kita juga ada unit IRIS yang akan bantu kita daripada segi pemantauan melalui drone lah. Kita juga ada tim yang akan membantu kita sekiranya mangsa-mangsa banjir ni sewaktu penyelamatan nanti ada mangsa-mangsa yang cedera, first aider kita dah ada. Jadi itu antara siap sedia persediaan yang kami dah buat masa ni. Dari segi pusat pemindahan bagaimana Tuan? Okey, untuk pusat pemindahan sekarang ni kita dah kenal pasti Shah Alam ni ada dua daerah lah, Petaling dan Kelang. Jadi di Petaling tu kita ada lebih kurang 34 pusat pemindahan sementara dan di Kelang ada 13 yang kita dah kenal pasti yang kita akan buka sekiranya ada keperluan pusat pemindahan ini dibukalah. Yang terakhirnya mungkin harapan Tuan sendiri melalui simulasi yang dilakukan ini. Okey, kita sebenarnya dah menghadapi, telah diuji dengan banjir besar pada 2021 di Seri Muda dan keseluruhan Shah Alam lah. Jadi pada saya itu satu lesson learn yang kita kena ambil kira. Jadi simulasi ini adalah satu benda yang penting supaya kita dan pelbagai pihak lah terutama di Majlis Bandaraya Shah Alam sendiri bersedia sekira berlakunya banjir yang sebegitu. Jadi kita ada tim yang akan respon segeralah. Jadi
kita juga melihat keanggotaan kita ni perlu dihantar latihan. Jadi latihan seperti saya sebut tadi, latihan ni perlu kita buat daripada masa ke masa, dan juga jentera ni kita akan tambahlah untuk keberkesanan kita punya penyelamatan nantilah. Okey, terima kasih Tuan. Dan saya kira setakat ini dulu laporan saya untuk simulasi Majlis Bandaraya Shah Alam yang dilakukan di Taman Tasir Shah Alam. Kita kembali bersama Sam. Silakan. Baik, terima kasih Zana. Jabatan Penerangan Selangor melaksanakan Info on Wheel IOW dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu. Bermula 14 Oktober lalu, IOW menggunakan unit hebahan bergerak dengan melibatkan 50 orang pegawai di 9 daerah yang dilaksanakan selama 8 hari sehingga 21 Oktober ini. Menurut Pegawai Penerangan Daerah Pejabat Penerangan Daerah Petaling Rudian Shah Mahtar Hams, IOW ini dilaksanakan bagi memberi maklumat mengenai Belanjawan 2024 terus kepada orang ramai. Matlamat program IOW yang diadakan sepanjang minggu ini ialah bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang bajet 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan apakah keistimewaan yang diperolehi oleh masyarakat di sekitar di seluruh Malaysia, terutama sekali di kawasan negeri Selangor ini tentang bajet 2024 yang telah pun diumumkan. Beliau berkata demikian selepas program IOW di Pasar Sri Setia dan Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya. 4.4 juta ringgit diperuntukkan untuk 22,000 voucher beli belah yang disediakan kerajaan negeri sempena Deepawali tahun ini. Setiap Dewan Undangan Negeri DUN termasuk 22 kawasan pembangkang menerima kota antara 300 hingga 600 voucher bergantung bilangan penduduk India di kawasan masing-masing. Menyedari kos sara hidup yang menekan ketika ini, kerajaan negeri mengumumkan peningkatan bantuan daripada RM100 kepada RM200 sejak awal tahun 2023. Selain itu juga, kerajaan negeri telah menaikkan had pendapatan bulanan isi rumah pemohon dari RM2,000 kepada RM3,000 sebulan. Penerima yang layak haruslah mengundi daftar di DUN Selangor dan hanya seorang penerima sahaja bagi setiap keluarga. Manakala bagi penerima di bawah program bingkas dan SMUE adalah tidak layak untuk menerima bantuan perayaan Jom Shopping ini. Permohonan voucher Jom Shopping boleh dibuat melalui pejabat DUN sehingga 24 Oktober dengan agihan kepada penerima yang layak bermula 13 Oktober hingga 11 November. Pembelian barangan keperluan harian boleh dibuat di pasaraya terpilih. Selain Deepawali, inisiatif bawah Iktizam Selangor Penyayang turut diberi kepada keluarga kurang mampu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina. Sekian langsung dari Selangor, kembali bersama Zahira. Baik, terima kasih Sam. Aplikasi My Jalan yang diperkenalkan Kementerian Kerja Raya memberi impak positif kepada keberkesanan sistem penyelenggaraan jalan raya di negara ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, aplikasi tersebut berkesan dalam menangani isu kerosakan jalan raya. Saya difahamkan dengan prestasi yang tinggilah di mana kita bertindak dengan segera. Akan tetapi oleh kerana kita gunakan konsep no wrong door policy di mana aduan-aduan tentang jalan-jalan yang bukan seliaan JKR, mana dia jalan di jalan negeri, jalan PBT yang lain, kita juga salurkan kepada mereka. Jadi kita berharaplah mereka ni dapat bergerak atau bertindak dengan segera. Beliau menyatakan selepas merasmikan pra-pelancaran Hari Profesion Teknikal Negara 2023 di Ibu Negara.
Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah zahir rasa simpati yang mendalam terhadap rakyat Palestin yang telah menanggung penderitaan tidak berkesudahan dalam usaha mendapatkan keadilan. The Palestinian issue highlights the urgent need for global solidarity, compassion, and the sharing of resources. In this regard, Zakat Wakaf principles are fundamentally grounded in helping those in need, not just in Palestine, but worldwide. I'm therefore looking forward to your innovative ideas and resolutions that may arise from this forum to alleviate the suffering of those in need. Baginda bertitah merasmikan persidangan antarabangsa ke-12 World Zakat and Wakaf Forum 2023 di Pusat Konvensyen dan Hotel Raya. Persidangan 4 hari bermula semalam dihadiri lebih 1,000 peserta dari 22 negara secara fizikal dan dalam talian dengan hampir 100 kertas kerja dibentangkan. Seorang ahli lembaga pengarah syarikat direman kerana disyaki mengemukakan dokumen palsu bagi program pengkajian dan penempatan semula pekerja warga asing. Suspek dituduh bersubahat dengan seorang pegawai Jabatan Imigresen Pulau Pinang bagi proses penghantaran pulang pekerja asing pada Disember tahun lalu. Magistrate Nadratul Naim Muhammad Saidi mengeluarkan perintah reman selama 3 hari terhadap lelaki berusia 43 tahun itu. Ia susulan permohonan yang dikemukakan Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM R. Yagisdis Warejen di Mahkamah Magistrate Georgetown. Pengarah SPRM Pulau Pinang Ruslan Tuan Mad mengesahkan kes dan tangkapan tersebut. Pegawai imigresen berusia 32 tahun itu dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas beri keterangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Pengecualian bayaran deposit akaun bil elektrik atas nama sendiri memberi kelegaan kepada rakyat. Walau bagaimanapun, saya harap pihak kerajaan akan menjelaskan dan memperincikan syarat dan peraturan pengecualian ini supaya masyarakat lebih jelas. Pemahaman tentang adakah satu nama untuk satu rumah saja atau bagaimana dan sebagainya lah. Saya amat berterima kasihlah kepada PM kita atas keprihatinan beliau kerana memberi pengecualian deposit elektrik. Saya sebagai belia ni amat bersyukur dan menyambut baiklah pengumuman tersebut yang mana ia memberi impak yang besarlah buat kami seperti belia macam kami ni. Susulan seorang warga Rohingya ditemukan mati di Kampung Melo Lama, Kota Baru dengan lebih 40 kesan tikaman termasuk di bahagian dada dan perut. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, hasil siasatan mendapati motif disebabkan cemburu menyebabkan mangsa ditikam oleh rakan senegaranya. Mangsa yang berusia 44 tahun dipercayai mempunyai hubungan sulit dengan isteri suspek yang berusia 29 tahun. Suspek dan mangsa sebelum ini pernah menyewa rumah bersama sebelum mereka tinggal berasingan bersama isteri masing-masing. Dalam kes ini juga siasatan akan dibuat, kemungkinan selain pada motif cemburu tadi ada perkara-perkara lain yang melibatkan antara kedua ni, dan kita akan siasat secara menyeluruh. Kerana saya tengok kebelakangan ini banyak juga kes-kes yang melibatkan warga Rohingya. Dan pihak PDRM Kelantan akan menumpukan kawasan-kawasan yang didiami oleh mereka. Ada kes-kes yang melibatkan seksual, aksiden dan sebagainya. Suspek dan isterinya ditahan untuk siasatan lanjut.
Sindiket penyeludupan rokok berjaya dipatahkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Terengganu. Terbaru serbuan berjaya merampas 2.1 juta batang rokok seludup bernilai RM273,000 dengan anggaran cukai RM1.4 juta. Pengarahnya Muhammad Nazri Arifin berkata sindiket penyeludupan menggunakan modus operandi lori bertutup bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Lori yang bergerak dari Kota Baru ke Johor berjaya ditahan di sebuah stesen minyak di daerah Yong Ping pada 29 September lalu. Modus operandi kes sindiket menggunakan motor lori bonded dan bergerak aktif pada waktu kemuncak bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Yang tu kita akan uruskan untuk buat sekatan jalan raya dan juga pemantauan secara berkala. So kita akan mengambil tindakan yang agresif juga untuk memastikan pergerakan tu dapat dibenteras. Pemandu lori terbabit telah ditahan dan dituduh di Mahkamah Magistrate Yong Ping pada 9 Oktober lalu. Pelaksanaan subsidi bersasar membantu rakyat mendepani cabaran kos sara hidup. Tinjauan berita RTM mendapati rakyat yakin subsidi bersasar mampu dilaksanakan sekaligus memberi manfaat kepada golongan sasar. Subsidi untuk golongan yang bersasar itu baik, tapi biar sasaran tu betul-betul sampai pada matlamat je. Kalau kata 100% tu mungkin susah sikit, maybe 80 ke biar sampai pada tempat je. Jadi rakyat rasa lega sikitlah, tidak begitu tertekan. Pada prinsipnya bersetujulah dengan subsidi bersasar tu. Biar siapa yang patut dapat sepatutnya dapat berhak yang dapat, bukan orang lain yang tak berhak. Lebih lagi warga asing pun boleh dapat. Sekarang ni B40 lah, M40 pun perlu juga ada subsidi bersasar. Jadi kita perlu ni sebab kita nak tapis siapa yang berhak, siapa yang boleh ditangguhkan. Sebab macam setengah orang dia dah orang kata T20 lah, T20 pun masih diberi subsidi. Sedangkan dia mampu, jadi apa salahnya kita bantu orang yang lebih kurang berkemampuan. Hasrat kerajaan memperluas pemberian bantuan di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM menerima reaksi positif ibu bapa. Untuk golongan macam saya lah. Kadang-kadang kita buat kerja luar untuk dapatkan duit lebih kan. Jadi sikit sebanyak kita dapat beli barang untuk sosialisasi anak kita. Dia punya alat tulis, baju dia. Kadang kasut belum sampai hujung tahun dah koyak. Jadi benda-benda macam tu sikit sebanyak boleh kita menampung perbelanjaan untuk keperluan sekolah anak kita. Bantuan-bantuan yang dikemukakan oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan ni sangat bermanfaat kepada para pelajar, khususnya pelajar miskin lah. Dan mereka juga berpeluang untuk buat persediaan seperti mana rakan pelajar lain dari segi persediaan untuk menghadapi peperiksaan dan sebagainya lah. Ada ibu bapa yang maksudnya keluarga yang ada lebih daripada 5 orang anak contohnya dari pelbagai peringkat umur. Jadi kadar kemiskinan tu sebenarnya makin tinggi bila lebih ramai anak. Jadi bila bantuan ni diberikan kepada anak sampai tingkatan 3, patutnya lebih sampai tingkatan 5 lah. RM41.2 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan bagi mempertingkatkan kemudahan kesihatan. Daripada jumlah itu, RM150 juta untuk pembinaan 5 klinik kesihatan yang baru termasuk di rantau Negeri Sembilan. Orang awam yang ditemui menyambut baik usaha tersebut. Yalah, makcik setuju juga. Makcik sebab benda ni dah lama kan, patut dah lagi besar lah kan. Lagi senang makcik pun. Makcik pun umur pun dah lebih. Masa makcik budak-budak lagi sampai dah kahwin 75, makcik kat sini juga tak dapat berubah lah. Kalau dapat lagi bagus lah. Temban lagi 2 bas. Sini 1 bas je.
Sembang kan turun dekat Mambau lagi, tunggu bas balik Plesen, baru naik bas tu, baru pergi ke hospital. Lambat kalau ada kanak baru lagi senang. Saya pergi sini, saya pergi Antau ya. Sokong sebab klinik yang sedia ada terlampau kecil, sesak, tak boleh nak ramai-ramai lah. Kalau ada klinik yang besar, selesa untuk orang ramai, apa salahnya? Saya melihat benda ni benda yang bagus lah. Jadi kalau boleh dipercepatkan lah. Saya dah lama kot klinik kesihatan ni ada. Dan pertambahan penduduk diperlukan yang lagi besar. Dan kalau kita nampak pun memang pagi-pagi parking kat sini memang penuh. Dari segi parking staff termasuk dengan parking pengunjung klinik. Dan apabila ada penambahan, insyaAllah saya rasa ada penambahan staff. Itulah benda yang bagus lah. Dan saya harap sangatlah benda ni dipercepatkan lagi. Lelaki berusia 43 tahun ditahan disyaki menyamun seorang remaja di dalam sebuah lift dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raub Selamat, pihak polis menerima laporan mangsa pada petang Ahad lalu. Polis turut menemukan video tular berkaitan kes semalam. Susulan itu, satu serbuan dibuat dan berjaya menahan suspek selain merampas sebuah telefon bimbit, sehelai seluar dan sepasang kasut. Semakan rekod mendapati suspek mempunyai 4 kes jenayah dan 3 kes dadah. Suspek juga didapati positif dadah jenis morfin. Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Kesiksaan. Lahir belia berkemahiran tinggi memenuhi keperluan ekonomi dan meningkatkan daya saing negara dalam era revolusi industri IR 4.0. Itu sasaran usaha berterusan pemerkasaan TVET dengan peruntukan RM6.8 bilion melalui Belanjawan 2024. Ikuti laporan wartawan Wan Nur Azli Wanci. Inisiatif pemerkasaan selaras hasrat kerajaan yang menyasarkan sekurang-kurangnya 55% belia melanjutkan pengajian dalam program TVET menjelang 2025. Selain melahirkan 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Bidang pendidikan TVET ni merupakan satu bidang yang amat penting. Yang pertama, bidang ini didapati dapat membangunkan ekonomi penduduk di Malaysia untuk mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan. Dan bidang TVET ni juga dapat memberikan latihan kemahiran khususnya kepada belia-belia yang menjadi penderaju kepada negara. Di Perlis, terdapat pelbagai pilihan pusat pendidikan TVET. Ia termasuk Pusat Latihan Giat Mara, Institut Kemahiran Belia Negara, Institut Kemahiran Mara selain Universiti Awam. 3 pusat giat mara di Padang Besar, Arau dan Kanga yang menawarkan 12 kursus telah berjaya melatih hampir 9,000 belia sejak ditubuhkan pada 1987. Jadi setakat ini alhamdulillah latihan yang dapat kita jalankan kepada kursus-kursus yang ditawarkan oleh Giat Mara, khususnya Giat Mara Kanga, dapat memenuhi keperluan latihan yang diperlukan oleh belia-belia di luar sana. Stigma masyarakat mengenai bidang TVET sebagai pilihan kedua perlu diubah. Kadar kebolehpasaran yang tinggi serta sebagai penyumbang tenaga kerja mahir pelbagai industri dalam dan luar negara membuktikan bidang TVET membawa masa depan cerah. Selepas ini bukan saja dapat menjadi seorang usahawan ataupun dapat menjana pendapatan untuk diri mereka atau keluarga mereka sahaja, tapi di samping itu dapat juga untuk memberi peluang kepada masyarakat di sekitar sana dengan cara memberi peluang pekerjaan kepada orang awam. Bagi saya, bidang jahitan ni memang boleh menjana pendapatan. Apabila kita sambung dekat tempat seterusnya, bila kita kat mana-mana pun, kita boleh juga menjahit. Daripada situ, kita boleh jana pendapatan kita. Bidang kemahiran ni sangat penting lah. Macam keluarga kami sendiri, saya ada 11 orang anak dan 1 anak, 1 kemahiran. Memang kami target macam tu lah.
Dengan strategi berterusan kerajaan dan sokongan padu pihak industri, bidang TVET diharap menjadi pilihan utama belia sekaligus memperkukuh modal insan negara. Laporan Wan Azli Wanci, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nurul Zahira Razi, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.